Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera ya, selamat malam. So hari ni aku nak sambung lagi cerita selepas yang aku cerita tadi tentang Nabi Lut dan Nabi Ismail. Jadi di mana cerita tu ada mungkin dalam buku ni ada yang tak boleh diceritakan terlalu panjang. Jadi kita ceritalah mana yang boleh kita ceritakan. Saat ini kita akan sambung dengan Nabi yang lain. Macam tu lah cerita dia, mana kita sekali kan. So jika ada salah silap begitu, salah minta maaf Dan apa aku nak beritahu, kalau perasan bukan aku seorang saja, ada lagi seorang lagi menyampaikan perkara yang sama, tapi dia ni lebih daripada sumber-sumber pengetahuan buku segala bab. Jadi siapa yang jumpa dia ni, jadi kalau boleh tengoklah apa yang disampaikan. Jadi kalau dia senang, bendera sama. Itu je. Cuma aku lelaki, dia ni perempuan. Tak ada kena-mena lah. Wallahualam, Allah yang maha mengetahui. So kita mulakan dengan bacaan doa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. So aku rasa ini mungkin aku akan sampaikan dua kisah Nabi dan Rasul. Rasul yang ke-9 iaitu Nabi Ishaq, dan Rasul yang ke-10 adalah Nabi Yaqub. Dan selepas Nabi Yaqub ni adalah Nabi Yusuf AS. Oleh kerana ceritanya banyak perlu diceritakan, mempunyai muka surat. Nabi Yusuf mempunyai muka surat yang banyak, yang mengambil masa perjalanan cerita dia ni mungkin dalam masa 30 minit ataupun 40 minit. Cerita dia terlalu panjang daripada kisah Nabi Muhammad SAW. Dan kita kena baca di sini iaitu umur wafat Nabi Yusuf, yang telah Nabi Yusuf telah diwafatkan oleh Allah SWT dalam usianya iaitu 120 tahun. Dan surah Nabi Yusuf ni ada dalam satu surah yang dia panggil surah Yusuf, ayat ke-101 yang maksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengkurniakan kepadaku sebahagian daripada kuasa pemerintahan, mengajarku sebahagian daripada ilmu mentafsir mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkau pelindungiku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. So ni dalam surah Yusuf ayat ke-101. Ini maksudnya doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Yusuf gunakan yang sebaik-baiknya, insyaAllah. So kita cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu sebelum kita cerita di mana Nabi Ishaq, Nabi Ismail ni di kota Mekah, dan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ni di kota di Baitul Maqdis sana lah, di Masjid Al-Aqsa.
So mari kita cerita Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Siti Sarah. Baginda dilahirkan di sebuah negeri bernama Syam. Ibu dan ayahnya ketika itu sangat tua. Siti Sarah memang inginkan seorang anak. Sejak mula berkahwin dengan Nabi Ibrahim, beliau tetap berdoa kepada Allah SWT beliau tetap berdoa dan Allah SWT telah mengabulkan doa beliau dengan kunjungan beberapa malaikat yang telah datang membawa berita gembira tersebut kepada Allah SWT. Setelah dewasa, Nabi Ishaq telah berkahwin dan dikurniakan Allah dua orang anak bernama Yakub dan Is. Is. Yakub dan Is. Daripada anak-anak ini lahirlah pula Nabi dan Rasul yang lain. Allah SWT memuliakan Nabi Ishaq dengan firman-Nya dalam surah Sa'ad. So boleh cari dalam surah Sa'ad ayat yang ke-45 dan 47 yang bermaksud, perhatikanlah kisah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Semuanya mempunyai kekuatan yang hebat dan ilmu yang tinggi. Kami menyucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengikatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. So keturunan Nabi Ishaq ni, mereka ni mempunyai akhlak yang tinggi. Akhlak bermaksud akhlak yang tinggi, dan dia memperingatkan tentang akhirat. Mengingatkan tentang akhirat. Jadi nak sampaikan tentang akhirat ni, mungkin orang keturunan Nabi Ishaq ni pandai, tapi yang mengakuinya wallahualam lah. Kita tidak tahu, Allah yang maha mengetahui. Jadi itu pula masing-masing. So habislah cerita tu. Jadi dia cuma Nabi Ishaq ni mempunyai satu ayat dalam surah Sa'ad, ayat yang ke-45 dan ke-47. Perhatikan kisah-kisah hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Semuanya mempunyai kekuatan yang hebat dan ilmu yang tinggi. Kami menyucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. So kita masuk ke Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Jadi dia ada dua kan. Yakub dengan Is. Nabi Yakub mempunyai 4 orang isteri. Nabi Yakub ada 4 orang isteri. Baginda dikurniakan 12 orang anak dan tinggal di sebuah kawasan yang bernama Kan'an. Bukan Kanan, Kan'an, sebab ada koma situ. Ka alif nun. Ka alif nun. So ni tak boleh ni. Kenama Kan'an lah, Kan'an. Okey. Nabi Yakub hidup sebagai seorang petani dan memelihara binatang ternak. Setelah beberapa lama tinggal di Kan'an, baginda berpindah ke Palestin. Di sinilah baginda menerima wahyu daripada Allah SWT dan dilantik menjadi rasulnya. Nabi Yakub juga terkenal sebagai seorang Nabi yang sering berjalan pada waktu malam. Makna Nabi Yakub ni suka berjalan waktu malam, dan berehat pada waktu siang. Okey. Ramai daripada keturunan baginda dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasul yang memimpin Bani Israel. So semua tahu cerita ni kan. Okey. Di antara anak-anak baginda yang paling disayangi adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Pada satu hari Nabi Yusuf menemui ayahnya.
wahai ayah, saya bermimpi melihat 11 buah bintang. Maknanya dalam cerita ni ada dua, tapi kita difahamkan itulah, semoga Allah yang itulah. Jadi cerita ni mereka nanti satu hari ada yang faham bagaimana pengetahuan dia, insyaAllah lah. Okay, so sama boleh lah. Wahai ayah, saya bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Bermakna berpasangan 11, 11, 11 11, 11, 11. Begitulah. Saya melihat semuanya sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf. Maknanya sujud, semua sujud. Ada tanda sujud, nampak macam tanda-tanda sujud kepada Nabi Yusuf. Macam mungkin tanda-tanda langit, wallahualam kita tak tahu, tapi tanda-tanda yang mengatakan matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Hai anakku, janganlah kamu cerita mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, kerana mereka akan merancang sesuatu untuk menginaya kamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, kata Nabi Yaqub. Nabi Yusuf ketika itu masih kecil. Baginda telah menceritakan mimpinya kepada abang-abangnya. Setelah mendapat tahu tentang mimpi Nabi Yusuf tersebut, mereka merancang untuk membunuh Nabi Yusuf. Saudara-saudara tiri Nabi Yusuf telah menipu ayah mereka, dan mereka telah mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah perigi lama dengan harapan baginda akan mati di situ. Matilah dengan takdir Allah SWT. Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh beberapa orang musafir, dan baginda telah dijual kepada seorang yang kaya. Setelah dewasa, baginda dilantik menjadi menteri di negeri Mesir. Pada satu masa kemarau yang panjang telah melanda Mesir dan negeri di sekitarnya, tetapi Mesir mempunyai banyak simpanan makanan. Bermula daripada peristiwa inilah Nabi Yaqub dapat bertemu kembali dengan anaknya yang sangat dikasihinya. Setelah berpisah berpuluh-puluh tahun, kemudian Nabi Yaqub sekeluarga berpindah dan menetap di Mesir. Ketika Nabi Yaqub hampir wafat, baginda telah bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk serta patuh kepadanya, jawab anak-anaknya. Setelah itu wafatlah Nabi Yaqub di negeri Mesir, dan usia baginda ketika itu adalah 150 tahun. Usia Nabi Yaqub ketika itu 150 tahun. Okey, so itulah cerita Rasul yang ke-9 Nabi Ishak dan Rasul yang ke-10 Nabi Yaqub. Itulah sedikit sebanyak kita boleh cerita. InsyaAllah lepas ni kita akan prepare cerita Nabi Yusuf. InsyaAllah. Wallahu a'lam. So kita akhirkan dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin rabbana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.